sejarah membentuk jati bangsa, cubaan suara iktibar membawa pedoman, cubaan suara sejarawan melahirkan generasi terbilang. bahasa Melayu, bahasa perkasa, mari melangkah ke persada antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pergi ke sekolah membawa bendera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersua dalam forum kesantunan berbahasa pada pagi yang berpala ini. Saya, Nur Adeline binti Sahimi, selaku moderator kesantunan berbahasa kita pada pagi ini. Hadirin sekalian, anda sudah pasti sedia cakna bahawa rakyat Malaysia dasawarsa ini kurang mempraktikkan penggunaan bahasa Melayu yang betul, lebih-lebih lagi dalam kalangan generasi muda. Tambahan pula, kesantunan berbahasa sering dipandang enteng oleh semua masyarakat sehingga sebilangan daripada mereka sudah tidak tahu lagi ejaan yang betul kerana sering menggunakan teks dalam ringkasan yang menyebabkan mereka kurang memartabatkan bahasa Melayu. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tema dan tajuk forum kita pada hari ini. Tema forum kita pada hari ini berkisarkan baik budi indah bahasa di bawah tajuk kesantunan berbahasa dalam sistem sapaan dan majlis serta aplikasikannya. Mampukah kita sebagai golongan belia dapat menjadikan kesantunan berbahasa ini sebagai realiti dalam kehidupan atau ilusi dalam fantasi? Sebelum saya mengupas tajuk kita dengan lebih lanjut, eloklah kiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel-panel kita pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta, maka begitulah madah terungkap. Panel pertama kita datang jauh dari negeri kelahiran penyanyi nombor 1 negara, iaitu Datuk Siti Nurhaliza. Andai penonton bijak bestari, cubalah para penonton teka dari mana datangnya agaknya. Panel pertama kita bernama Nurul Fatin Nadirah binti Rizahuddin. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari penerusi majlis. Ya benar, Pahang Darul Makmur saya berasal. Alhamdulillah saya sihat sahaja. Bagaimana pula dengan saudari moderator? Alhamdulillah saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya juga cukup bersemangat ya untuk berdiskusi tentang kesantunan berbahasa dalam sistem sapaan dan majlis-majlis rasmi serta aplikasinya. Seterusnya kita bergerak pula kepada panel kita pada hari ini. Pantun kujual sudilah beli, tumbuh subur pohon sena, sayang ditebang oleh si nyonya. Assalamualaikum si cantik di sana, boleh ku tahu siapa namanya? Waalaikumsalam saudari. Baiklah, saya akan memberi pantun saudari moderator. Jalan kaki di kota Jawa, niat di hati hendak terpekai. Nama diberi Nurul Najwa, salam perkenalan saya mulakan. Usai sudah perkenalan kita, sekarang kita akan masuk kepada matlamat utama forum kita pada hari ini berkaitan dengan kesantunan berbahasa dalam sistem sapaan dan majlis-majlis rasmi serta aplikasinya. Sebelum itu, saya ingin berkongsi sedikit maksud kesantunan berbahasa mengikut tokoh sastrawan yang terkenal iaitu Asmah Haji Omar. Beliau mendefinisikan kesantunan berbahasa itu sebagai penggunaan bahasa sehari-harian kita yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak pendengar. Manakala menurut Fraser dan Nolan 1981, beliau mengatakan kesantunan berbahasa ini berlaku apabila kontrak perbualan itu digunakan oleh penutur dan pendengar sebagai usaha untuk mengekalkan komunikasi yang harmoni tanpa sebarang konflik. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, untuk mempericikan lagi tajuk forum kita pada hari ini, saya mempersilakan panel kita yang pertama iaitu Nurul Fatin Nadirah untuk menjelaskan tentang
bentuk sapaan dalam kesantunan berbahasa. Silakan Saudari. Okey, terima kasih saudari moderator atas perkongsian tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, sapaan adalah morfem atau kata yang digunakan untuk menyapa, menegur atau menyebut orang yang diajak berbual dengan dalam satu situasi dengan mementingkan perbezaan sifat dan perhubungan antara pembicara. Komunikasi antara dua individu atau lebih memerlukan penelitian kata sapaan yang lebih terperinci agar dapat mewujudkan kelancaran dalam komunikasi. Kata sapaan ini terdiri daripada beberapa bahagian utama, iaitu gelaran kekeluargaan, yang kedua kita ada gelaran formal, dan gelaran anugerah. Seterusnya yang terakhir sekali ialah gelaran keagamaan. Wah, penjelasan yang ringkas tetapi begitu padat ya, dengan menerangkan keseluruhan tentang bagaimana kita perlu mengaplikasikan santunan berbahasa ini dalam sistem sapaan. Seterusnya, saya akan ujarkan soalan kepada panel kedua kita berkaitan salah satu daripada komponen-komponen utama yang telah pun disebut oleh saudari panel pertama kita pada hari ini, iaitu Nadira, iaitu gelaran kekeluargaan. Seperti yang kita sedia maklum juga, masyarakat Melayu tidak lekang dengan penggunaan bahasa ataupun kata sapaan seperti maklum, paklum, kakak, adik, nenek dan sebagainya lah. Jadi di sini kita ingin tahu dengan lebih mendalam tentang apa sebenarnya kelebihan penggunaan kata sapaan yang betul dalam kalangan keluarga kita dan masyarakat lah. Okey, baiklah saudari, bolehkah saudari tambah sedikit sebanyak tentang elemen yang boleh dikubur tambah? Terima kasih saudari moderator. Saya bukanlah orang yang arif dalam bidang santunan, tapi terdapat sedikit sebanyak ilmu yang boleh saya kongsikan bersama para hadirin sekalian. Gelaran kekeluargaan diberi berdasarkan umur dan taraf ahli dalam keluarga berkenaan. Terdapat 3 pecahan kelas bagi gelaran ini untuk membezakan susu garis waris sesebuah keluarga. Bahagian yang pertama terdiri daripada gelaran kekeluargaan asas yang terdiri daripada ahli keluarga sendiri. Kebiasaannya, panggilan diringkaskan bagi menunjukkan keakraban dan juga kemesraan sesama ahli keluarga tersebut. Sebagai contoh, gelaran datuk yang diringkaskan kepada aku, nenek yang diringkaskan kepada nek, bapa yang diringkaskan kepada ayah, ibu yang diringkaskan kepada emak, anak sulung yang juga diringkaskan kepada kak long, dan pelbagai lagi. Seterusnya ialah gelaran kekeluargaan pertalian darah, iaitu mereka yang mempunyai adik-beradik kepada ibu bapa. Misalnya, bapa saudara yang digelar sebagai Pak Lo, Pak Ngah, Pak Lang dan sebagainya. Manakala ibu saudara pula biasanya digelarkan sebagai Mak Lo, Mak Ngah, Mak Lang dan sebagainya. Masyarakat Melayu menyesuaikan gelaran-gelaran ini berdasarkan urutan adik-beradik daripada pertama hingga lahir terakhir. Penjelasan yang terakhir ialah gelaran kekeluargaan ikatan perkahwinan. Gelaran ini diberikan kepada 2 buah keluarga yang terikat kerana perkahwinan anak-anak mereka. Istilah besan digunakan bagi ibu bapa dan ibu bapa kepada suami atau isteri anak mereka. Biras pula ialah gelaran si anak dengan suami atau isteri kepada adik-beradik suami atau isterinya. Kesemua panggilan ini telah pun diketahui dan dipakai oleh kebanyakan orang Melayu, sekaligus membuktikan bahawa aspek-aspek kesantunan dalam kata sapaan amat dititik beratkan bagi menjaga silaturahim sesama ahli keluarga. Jadi kita bergerak pula kepada soalan yang kedua. Bolehkah saudari Nadira memberi penjelasan berkaitan dengan komponen-komponen lain yang telah pun dinyatakan pada awal pendahuluan dalam tajuk kesantunan dalam sistem sapaan yang mana ia terdiri daripada gelaran formal, gelaran anugerah dan gelaran keagamaan. Silakan saudari. Baiklah, panjang sebenarnya pencerahan berkaitan tiga elemen tersebut. Saya akan cuba untuk berkongsi secara ringkas tetapi mudah difahami. Yang pertama ialah gelaran formal, iaitu gelaran yang digunakan semasa berada di dalam majlis rasmi. Sebagai contoh, majlis jamuan makan yang dianjurkan oleh Perdana Menteri bagi meraikan ketua-ketua kerajaan yang melawat Malaysia.
Majlis-majlis rasmi ini lazimnya dihadiri oleh tetamu-tetamu berhormat seperti Menteri Besar, Perdana Menteri dan pelbagai lagi lah orang-orang besar yang lain. Oleh hal demikian, kata sapaan yang standard telah pun ditetapkan bagi memastikan komunikasi antara dua pihak berjalan dengan lancar. Kata sapaan yang sesuai diaplikasikan dalam situasi formal ini ialah tuan, puan, encik atau cik. Kita tak gunalah makcik, pakcik, tak formal. Dengan adanya istilah-istilah khusus sebegini, setiap individu dapat mengelakkan penggunaan kata sapaan makcik, pakcik seperti yang saya beritahu tadi kepada tetamu berhormat yang menunjukkan sikap tidak bermoral diri sendiri. Tuntasnya, gelaran formal ini harus digunakan bagi menunjukkan rasa hormat terhadap keistimewaan pangkat individu lain serta pihak yang tidak akrab untuk menunjukkan kemesraan. Kata sapaan juga memberikan penekanan terhadap gelaran anugerah. Saya ambil kutipan ini daripada Karim 2018 menjelaskan bahawa sistem sapaan ini dibahagikan kepada dua jenis gelaran, iaitu gelaran ikhtisas dan gelaran anugerah. Okey, baik. Gelaran ikhtisas ialah gelaran berdasarkan pencapaian akademik atau jawatan akademik seperti gelaran Doktor Falsafah, Doktor Perubatan, Profesor Madya dan sebagainya lah. Seperti di universiti-universiti biasa kita jumpa gelaran-gelaran sebegini. Gelaran anugerah pula ialah bagi individu yang dianugerahkan darjah kebesaran tertentu sebagai penghargaan terhadap jasa atau khidmatnya kepada negara. Anugerah ini hanya boleh diberi secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong, YDPA kita, atau Yang di-Pertuan Negeri sebagai tanda menghormati dan menghargai pencapaian dalam khidmat mereka. Tuntasnya, kata sapaan yang sesuai harus digunakan dalam menjaga etika kesantunan semasa berkomunikasi. Akhir sekali ialah gelaran keagamaan. Gelaran ini diberikan kepada individu yang lebih mengerjakan ibadah haji. Yang gelaran ini diberikan kepada individu yang telah mengerjakan ibadah haji atau individu yang berpengetahuan tinggi dalam bidang agama Islam. Gelaran ini juga menunjukkan penghormatan terhadap pengetahuan, keahlian dan pengabdian seseorang dalam bidang agama. Antara gelaran yang sering digunakan ialah ulama, haji atau hajah, al-fadil, al-fadilah dan sahibus samahah. Istilah ulama digunakan bagi menggelar seseorang ahli agama yang mempunyai pengetahuan tinggi berkaitan ajaran agama Islam serta memiliki autoriti. Autoriti itu merupakan tanggungjawab dalam menyebarkan dakwah. Haji atau hajah pula merupakan individu yang telah melakukan ibadah haji di tanah suci Mekah. Manakala bagi Al-Fadil atau Al-Fadilah, ia membawa maksud yang setaraf dengan yang berbahagia. Istilah tersebut yang daripada istilah bahasa Arab. Namun dikhususkan hanya untuk ustaz, imam, syekh dan habib sahaja. Kamus Dewan edisi keempat 2021 mendefinisikan sahibus samahah sebagai panggilan hormat bagi mufti-mufti di setiap negeri. Selain daripada contoh yang diberikan, terdapat banyak lagi sebenarnya gelaran keagamaan ini. Tapi ini sajalah yang saya mampu jelaskan pada hari ini. Baiklah, secara ringkasnya daripada kedua-dua panel kita dapat kita simpulkan bahawa kata sapaan ini membawa makna yang cukup besarlah kepada setiap individu. Hal ini demikian kerana daripada cara ataupun gaya seseorang itu menggelar diri kita, kita dapat tahu ataupun kita dapat rasa nilai hormat menghormati sama ada dari segi jawatan yang disandang, status ataupun kedudukan tertinggi individu itu. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan kepada tajuk yang kedua, iaitu jenis-jenis majlis dan aplikasinya dalam sistem kesantunan bahasa. Seperti yang kita sedia maklum juga, majlis ini merupakan acara yang diadakan sama ada formal ataupun tidak formal, di mana orang ramai akan datang dan berkumpul sesama sendiri untuk berbincang ataupun berkongsi maklumat maupun membuat keputusan. Di sini saya akan persilakan saudari Najwa, iaitu panel kita yang kedua, untuk membahaskan tentang majlis yang pertama, iaitu majlis penuh istiadat. Terima kasih sekali lagi saudara Adani. Sidang Dewan yang dikasihi sekalian,
saya akan memperincikan dengan lebih lanjut mengenai jenis-jenis majlis yang mengaplikasikan aspek kesantunan berbahasa. Majlis pertama yang akan saya bahaskan ialah majlis penuh istiadat. Secara umumnya, majlis penuh istiadat ini merupakan acara rasmi yang dilakukan mengikut peraturan yang ketat serta protokol tradisi. Selain itu, majlis penuh istiadat ini sering dikaitkan dengan acara diraja, upacara kenegaraan dan acara-acara rasmi yang lain. Upacara yang penuh dengan adat istiadat biasanya diadakan untuk memperingati peristiwa penting, meraihkan pencapaian atau menerima tetamu penting. Dalam hal itu, majlis penuh istiadat sering dilakukan untuk mencerminkan keagungan, kehormatan dan keistimewaan acara atau tetamu yang terlibat. Protokol dan peraturan yang ketat memastikan acara berjalan dengan teratur dan mengikut tradisi yang dijunjung tinggi ataupun yang telah dilakukan sejak zaman bersamaan. Di samping itu, terdapat beberapa elemen dalam majlis penuh istiadat ini yang diutamakan. Elemen yang pertama yang akan saya bahaskan ialah mengenai protokol tertib yang ketat dan juga terperinci. Misalnya, susunan atur tempat duduk dan susunan ketibaan dalam majlis istiadat ini perlulah mengikut protokol yang betul. Elemen yang seterusnya ialah pemakaian dan juga simbol khas. Sebagai contoh, tetamu yang hadir dalam upacara istiadat akan memakai pakaian tradisional atau pakaian rasmi yang sesuai dengan kedudukan dan juga peranan mereka. Selain itu, elemen penghormatan dan penghargaan juga merupakan antara elemen yang penting. Hal ini kerana majlis penuh istiadat sering melibatkan pemberian penghormatan dan anugerah kepada individu atau kumpulan yang berjaya ataupun berjasa. Ini termasuklah penganugerahan darjah kebesaran, pingat atau sambutan khas. Ini termasuklah penganugerahan darjah kebesaran, pingat atau sambutan khas. Antara contoh majlis penuh istiadat ialah istiadat pertambalan, majlis penganugerahan darjah kebesaran dan juga istiadat pengirim surat tauliah. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama saudara-saudara. Terima kasih kepada panel kita yang kedua, Nur Najwa. Seterusnya kita akan beralih pula kepada majlis yang seterusnya, iaitu majlis rasmi dan formal. Bolehkah saudari Najwa menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan majlis rasmi dan formal? Terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator. Saya akan jelaskan sedikit sebanyak tentang majlis rasmi dan formal. Ia adalah majlis yang diadakan dengan tujuan rasmi dan memerlukan kepatuhan dan penghormatan terhadap protokol dan juga etika. Kebiasaannya, majlis ini berkaitan dengan urusan kerajaan atau acara penting yang melibatkan pegawai kerajaan, tokoh penting atau tetamu rasmi yang lain. Selain itu, majlis rasmi dan formal ini juga merupakan majlis atau aktiviti yang mana sumber peruntukannya adalah daripada kerajaan. Ini termasuklah hari bekerja dari Isnin sehingga Jumaat di pejabat maupun di luar pejabat. Di samping itu, majlis ini juga merupakan majlis yang melibatkan pembesar negara atau negeri serta majlis yang menepati aspek protokol secara penuh. Antara elemen yang penting dalam pengurusan majlis ini ialah jawatan kuasa, tempat majlis, senarai jemputan, atur cara, pakaian semasa majlis berlangsung dan juga susunan keutamaan. Selain itu, terdapat banyak lagi protokol yang perlu diikuti. Misalnya, penggunaan panggilan hormat yang sesuai semasa majlis berlangsung, susunan tempat yang perlu mengikut keutamaan, atau cara pentakbiran, raktai majlis, nilai-nilai Islam dan juga postmortem. Seterusnya, terdapat beberapa aspek kesantunan yang perlu diperhatikan dalam majlis rasmi dan formal ini. Yang pertama dan yang paling umum ialah menggunakan bahasa yang baik, sopan dan juga beradab. Selain itu, kita juga perlu menggunakan kata dan ungkapan yang bertata susila serta pemilihan topik perbualan yang sesuai. Hal ini kerana sangat tidak sesuailah jika perbualan sosial itu berkisahkan tentang hal pribadi, konflik, keagamaan ataupun fahaman politik. Dalam pada itu, kita juga perlu menggunakan nada yang sesuai seperti nada biasa dan juga nada yang tidak terlalu kasar. Maksudnya di sini adalah semasa kita mengungkapkan sesuatu, nada bahasa kita perlulah sesuai agar tidak tersilap faham oleh orang lain. Contohnya bercakap dengan teman lembut. Di samping itu, kita juga perlu menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai.
Dalam konteks ini, kata sapaan amat penting dan perlu sesuai dengan pangkat dan darjat seseorang agar tidak menyinggung perasaan seseorang itu. Misalnya, kata panggilan hormat bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ialah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda. Manakala, kata panggilan hormat untuk Sultan, Raja, Sultanah, Tengku Angkuan dan Raja Permaisuri pula ialah Duli Yang Maha Mulia. Selain itu, bagi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri, kita perlu menggunakan kata hormat yang amat berhormat. Itu sahaja daripada saya, saudara. Terima kasih Saudari Najwa. Bertitik tolak dari sini, majlis rasmi dan tidak formal juga merupakan antara penekanan yang perlu diberikan oleh semua masyarakat. Pada pendapat saya, majlis rasmi tetapi tidak formal ialah majlis yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dan keseluruhan kosnya ditanggung oleh penganjuran dan dibiayai oleh pihak kerajaan. Selain itu, majlis ini merupakan majlis yang tidak banyak mematuhi protokol. Sebagai contoh, majlis seperti majlis jamuan anjuran Perdana Menteri atau jamuan teh sempena menyambut Hari Kebangsaan. Di samping itu juga, pakaian yang sesuai untuk majlis ini ialah baju kurung yang berlengan panjang bagi wanita dan bagi yang bukan Melayu bolehlah memakai pakaian tradisional kaum masing-masing. Itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan. Jadi penerangan yang seterusnya saya persilakan panel yang kedua kita iaitu Saudari Najwa. Silakan Saudari. Okay, baiklah, saya akan menyambung penjelasan. Walaupun sudah tertera bahawa majlis ini merupakan majlis tidak rasmi, ini tidak bermakna kita boleh mengabaikan aspek kesantunan berbahasa. Hal ini kerana kita perlu sentiasa menjaga etika. Misalnya, kita perlu menjaga etika pemakaian dengan memilih pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan sebuah majlis sebegini. Ini bukan sahaja dapat menunjukkan penghormatan terhadap sesuatu majlis, malah kesantunan ini juga dapat melambangkan kepribadian seseorang yang dipilih. Tambahan lagi, dalam majlis yang dihadiri oleh tetamu-tetamu hormat ini, kita perlulah berhati-hati dalam menggunakan kata panggilan hormat. Kita mestilah menggunakan kata panggilan hormat yang betul dan sesuai dengan gelaran atau pangkat mereka. Ini sebenarnya dapat menunjukkan bahawa kita memberi penghormatan atas segala jasa mereka, di samping turut dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham dalam sesebuah masyarakat. Contohnya, bagi individu yang bergelar datuk, kita perlulah menggunakan kata panggilan hormat yang betul, iaitu yang amat berhormat. Oleh hal demikian, dapatlah saya simpulkan bahawa majlis tidak rasmi tetapi formal ini amat mementingkan kesantunan baik dari aspek komunikasi maupun pemakaian. Terima kasih Saudari Najwa atas penerangan yang panjang lebar sebentar tadi. Terbuktilah bahawa Saudari Najwa merupakan seorang yang amat arif dalam kesantunan majlis-majlis. Seterusnya kita akan pergi pula kepada majlis yang terakhir iaitu majlis tidak rasmi tetapi formal. Umumnya majlis ini memerlukan pihak swasta dan keseluruhan kosnya ditanggung oleh pihak pengajuk. Dalam pada itu, majlis ini merupakan majlis yang memerlukan protokol dan etikanya. Misalnya majlis perasmian bangunan yang dilakukan oleh menteri seperti perasmian pembangunan kedai, acara pecah tanah dan majlis perkahwinan. Untuk penerangan yang selanjutnya, saya menjemput panel kita yang pertama iaitu Saudari Nadirah untuk memberi pendedahan berkaitan dengan majlis tidak rasmi tetapi formal. Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Adini. Sebenarnya majlis tidak rasmi tetapi formal ini amatlah berkait rapat dalam sesebuah masyarakat. Contohnya yang biasa kita buat ialah majlis perkahwinan. Okey, apa yang dapat kita lihat, tetamu yang menghadiri majlis perkahwinan akan memakai pakaian yang sopan sesuai dengan etika berpakaian yang betul walaupun tidak berpakaian formal. Contohnya, rata-rata masyarakat Melayu akan memakai baju kurung bagi wanita, baju Melayu bagi lelaki. Selain itu, semasa majlis perkahwinan berlangsung, para tetamu sememangnya hanya akan menikmati hidangan yang telah disediakan dan tidak mengganggu acara pengantin yang sedang berlangsung. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah dalam sesebuah majlis sebegini, aspek kesantunan amat dititik beratkan kerana ianya dapat menunjukkan suasana yang harmoni antara masyarakat. Sungguh pun begitu, ianya berbeza pula dengan majlis tidak rasmi
dan tidak formal. Majlis tidak rasmi dan tidak formal merupakan majlis yang dianjurkan oleh pihak swasta atau bukan kerajaan. Hal ini bermaksud keseluruhan kos penganjuran dan pelaksanaan dibiayai sepenuhnya oleh pihak penganjur dan tiada campur tangan daripada pihak kerajaan. Lazimnya, majlis ini merupakan majlis yang tidak banyak mematuhi protokol dan etika. Ia merupakan majlis yang bebas serta bersifat santai kepada semua tetamu, di samping tidak perlu kepada penggunaan gelaran formal dan rasmi dalam majlis ini. Bermaksud, penggunaan kata sapaan yang tidak formal digunakan dan dibolehkan semasa majlis ini berlangsung. Contoh majlis tidak rasmi dan tidak formal ialah majlis jamuan akhir tahun di sekolah, sambutan hari keluarga dan seangkatan dengan dia lah. Itu sahaja daripada saya, boleh saya kongsikan bersama pada hari ini. Baiklah, sekarang kita telah pun masuk kepada penghujung forum kita pada hari ini. Sebelum itu, terima kasih saya ucapkan kepada saudari panel pertama kita, Nurul Fatinah Nira, atas pencerahan yang telah diberikan. Begitu juga kepada panel kedua kita iaitu Nurul Najwa binti Rosli. Jadi saya ingin membuat sedikit penutuplah bagi forum kita pada hari ini. Secara ringkasnya dapat saya kongsikan bahawa terdapat pelbagai kategori majlis, iaitu majlis istiadat, majlis rasmi dan formal, majlis rasmi tetapi tidak formal, majlis tidak rasmi tetapi formal, dan majlis tidak rasmi dan tidak formal. Setiap majlis yang saya sebutkan sebentar tadi mempunyai ciri-ciri dan protokol yang berbeza. Oleh itu kita perlu sebaiknya untuk membezakan apakah perbezaan antara majlis-majlis tersebut agar kita tidak mengganggu kesantunan dalam majlis tersebut. Sebelum kita melabuhkan tirai, saya menjemput panel kita yang jelita untuk memberikan kata-kata terakhir. Silakan panel pertama dahulu. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada moderator selaku pengurus yang dalam mencairkan forum bertemakan Baik Budi Indah Bahasa pada hari ini. Seterusnya kepada Nurul Najwa selaku panel kedua yang memberi banyak maklumat-maklumat tambahan yang saya sendiri tidak tahu. Salam perkenalan juga saya suakan. Forum pada hari ini memberikan sedikit sebanyak pengetahuan baru berkaitan sistem sapaan yang betul dan pengaplikasian kesantunan dalam majlis-majlis rasmi. Terima kasih kepada pengurus forum kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang panel pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga ilmu yang diterima kita pada hari ini dapat sama-sama kita aplikasikan dengan sempurna dalam kehidupan seharian, di samping mencerminkan kita sebagai individu yang tinggi adab dan yang diperhatikan. Silakan panel yang kita. Baiklah, bagi pihak saya pula, jutaan terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada saudari moderator kita iaitu Nur Alimi yang banyak bertumpus-lumus dalam menjayakan forum ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada panel pertama kita pada hari ini iaitu Nurul Fatinah Nira yang banyak berkongsi info yang menarik mengenai topik forum kita iaitu sistem sapaan dan juga aspek kesantunan berbahasa dalam majlis-majlis rasmi. Dalam hal itu, saya ingin berterima kasih sekali lagi kerana memberi peluang kepada saya untuk berada di sini bersama-sama dengan kedua-dua moderator dan panel yang hebat ini. Apa yang dapat saya harapkan adalah semoga segala perkongsian pada hari ini dapat diterapkan dengan sebaiknya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengutamakan aspek kesantunan berbahasa tidak kira di mana jua kita berada. Saya rasa sampai di sini sahajalah perkongsian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Dengan berakhirnya ucapan penutup daripada kedua-dua panel kita pada hari ini, maka berakhirlah forum kita. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar sudah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan sudah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis pula, kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini berlangsung. Wabillahi